kumpulkan ulama-ulama setahun. Berada kat rumah saya, kita jamu makan kambing dan sebagainya, kerana kita sharing tentang bisnes, tentang sunnah. Kita tahu bisnes ni adalah amalan Nabi SAW kan. Baginda Nabi SAW ni daripada umur 9 tahun Nabi dah berniaga sampailah umur 40 tahun Nabi. Dan isteri baginda Siti Hadiah radhiyallahu taala anha adalah orang paling kaya kat tanah Arab. Jadi saya nak beritahu, kita kena rasa, orang Muslim terutamanya, kita kena rasa kita berniaga ni adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabni wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Kata Nabi, barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, dia adalah mencintai Nabi, dan barang siapa mencintai Nabi, dia akan bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang saya nak share. Dan keduanya saya nak share tentang alhamdulillah, saya sangat gembira saya tengok kawan-kawan leader-leader yang lain dapat kereta, dapat beg cantik. Saya selalu cakap kat tim saya cakap apa? Cuba bayangkan kita buat forever ni, Allah bagi hadiah beg cantik, kereta cantik, kehidupan cantik. Di dunia ni pun Allah dah bagi cantik. Macam mana keadaan akhirat lagi nanti? Lagi cantik Allah akan bagi kat kita. Sebab apa? Dunia ni bayangan akhirat. Apabila kita berniaga, niat bantu orang, tolong orang, kat dunia ni pun Allah dah tunjukkan kebaikan-kebaikan. Saya selalu contoh bagi apa? Selalu contoh kat tim saya dalam berjaya nak berniaga ni, yang ketiga adalah kita kena ada the power of leadership. Saya nak bagi hadiah kat Sifu pagi ni. Dulu 2-3 minggu lepas Sifu ada bagi hadiah kat saya. Saya pagi ni saya nak bagi hadiah kat Sifu tentang hadiah tentang yang Sifu cakap, nama Sulaiman. Saya nak share tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab bagi tahu, Nabi Allah Sulaiman ni Allah Taala bagi dia 4 perkara. Pertama, Allah bagi dia kebijaksanaan, bijaksana. Ni leadership ni, nak jadi orang leadership ni, pertama dia kena bijak. Bila dia bijak, dia akan berjaya. Bila dia bijak, dia akan berjaya. Bila dia berjaya, dia kaya. Pasti kaya punya. Dan bila dia kaya, dia ada kuasa. Dia boleh ajak semua orang taat perintah Allah. Saya cakap, kalau kita nak berjaya, kita kena ada leadership yang bagus. Saya selalu contoh kat tim kita tak payah cari kat luar. Kalau dalam FBO ni, Forever Living ni, kita tengok macam mana leadership Dato' Desmond. Dia sangat bijak. Dia tak cakap benda yang sama, dia sangat bijak. Dia nampak peluang. Yang kedua, bila orang bijak ni mesti dia berjaya. Bila dia berjaya, mesti dia kaya. Mesti kaya. Dan bila dia kaya, dia mesti ada kuasa. Dan saya selalu doa macam tim-tim kita, doa Allah Ta'ala bagi kita pemimpin untuk menjaga negara kita, orang-orang yang baik-baik kan, orang yang bagus-bagus untuk bawa umat ni, bawa rakyat ni aman sejahtera. Sebab apa? Bila orang baik memimpin, insya-Allah rakyat dia pun baik macam Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itulah antara yang saya nak hadiahkan kat Sifu. Allah Taala kita, Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman, pertama kebijaksanaan, yang kedua kejayaan, yang ketiga kekayaan, yang keempat kekuasaan. Dan dalam dunia ni tidak ada satu orang Nabi yang boleh menguasai makhluk alam, jin, semut, udara, angin, jin, melainkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi memang betul lah yang Ustaz yang cakap kat Dr. Desmond tu. Maksudnya leadership tu memang ada pada Dr. Desmond. Itu je lah saya nak share pagi ni. Terima kasih Datuk. Thank you. Wah, Sifu belajar. So tengok hari ni Sifu pun tambah ilmu tau. Because Sifu tahu hanya setakat itu mungkin Sifu tahu apa Sulaiman, nama ini, Nabi ini. So Sifu pun ada share tentang tapak Sulaiman last Tipanyaki. So itu pun saya harap semua boleh ingat. Kita sebagai insan yang baik, kita kena sentiasa fikir. Kalau boleh kita selamatkan sebanyak nyawa yang kita boleh. Itu yang kita boleh buat, okey? Macam umpama itu story tentang tapak Sulaiman itu. So kita thank you Ustaz punya ilmu pagi ini. Oh, Sifu baru tahu sekarang ada wisdom, akan jadi pandai, then kaya, then ada kuasa. So ini sangat good punya ilmu daripada Ustaz Zamzam, okey? Dan saya harap semua pun dapatlah manfaat pagi ini. So next kita ada Wahidah. Hai Wahidah. Wahidah ada tak? Yes. Hai, Assalamualaikum. Morning. Yes, morning. Tak boleh nak tunjuk video. Line tak berapa bagus. Okay. Okay.
Alhamdulillah bangun pagi ni syukur keadaan sihat, anak anda sihat, kita bertenaga, energetik, bersemangat dan nak bagi tahu juga pagi ni dengan keadaan rasa gembira dan syukur tu Wahida tak pernah alami perasaan yang macam mana orang lain lalui sebelum ni. Dia orang cakap kan terfikir-fikir. Tapi sekarang tu dah sampai turn Wahida. Wahida terfikir macam mana nak buat F2D. Sebab tak banyak sangat nampak F2D. Betul lah. Conscious mind yang Sifu cakap kan. Kena betul-betul letak gambar, taruh, tengok, selalu lihat, selalu pandang. Dia akan jadi kita akan terfikir-fikir sampai nak tidur pun fikir lagi. Dah bangun tidur fikir lagi. Hari ni sampai tak sempat. Rasa aku kena share juga terpayaki pagi ni. Sebab semalam tak sempat. Alright. Okay, Alhamdulillah. Wahida syukur sangat. Sebab Wahida berada dalam DOI 933. Thank you Sifu. Thank you semua yang ada dalam ni. Didoakan supaya Allah sentiasa mencurahkan rezeki keberkatan, menambahkan takwa, beriman, berilmu, kaya dan berjaya di platform Forever insya-Allah. Dan Wahida nak minta doa siapa semua yang ada dalam ni supaya doakan Wahida sebab sebelum ni Wahida tak nampak apa yang Wahida nak buat sebenarnya. Bila dah selalu tengok Ustaz Zamzam punya speech kan, ya Allah ya Tuhan kau aku kena buat yang terbaik sebab orang lain boleh aku mesti boleh juga. Sebab semua yang lahir dalam dunia ni, insan yang hadir dalam dunia ni adalah orang yang memang dah berjaya. Dia dah fight dengan berjuta-juta, berbilion-milion kan sel sperm kan. Jadi kita antara orang berjaya kena kekalkan kejayaan tu. Jadi Wahida mencabar diri sendiri. Wahida akan completekan F2D. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah akan cuba. Sebab Kimbel dah orang panggil apa guide Wahida macam mana nak buat, apa yang perlu Wahida buat, tindakan yang macam mana Wahida perlu agresif, cepat dan pantas, apa yang perlu Wahida laksanakan kepada semua downline dan Wahida kena aplikasikannya as soon as possible, secepat mungkin supaya fast action, fast result. Macam tu kan. Jadi Wahida thanks banyak-banyak Sifu untuk peluang Wahida kongsi pagi ni. Dan Wahida sangat termotivasi, bersemangat dengan semua yang ada dalam ni. Alhamdulillah syukur. Itu adalah anugerah Allah SWT bagi Kak Wahida untuk berjaya di dunia, insya-Allah juga berjaya di akhirat. That's all Sifu. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay, kita semua berdoa Wahida dapat achieve F2D, okay? So 200 orang, 222 orang kita berdoa di sini, okay? Pasti capai, okay? InsyaAllah, Okay. insyaAllah. Go for it, okay? So next kita ada Dean Joseph. Hai, Dean Joseph. Hello Dato', morning. Yes, morning. Morning Dato', dengar kah? Minum sibuk. Dengar, boleh. Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Masya Allah ada 200 orang sini. Thank you Dato' sebab bagi saya peluang. Saya sangat teringin, teruja sangat mau masuk. Saya mau sharing sebab saya banyak good news untuk pembukaan November ni. Saya sangat syukur sebagai saya orang baru ni. Tapi saya sangat bersyukur apa saya buat adalah saya kasih buat dia proper sikit lah. Kita mau tahan dia excited kita ni kan. Okey, pertama sekali saya syukur pada Allah Ta'ala sebab masih bagi saya nyawa, masih bagi saya nafas. Alhamdulillah setiap kali bangun, saya ini pesan saya dan semua kita supaya kita sentiasa bersyukur. Allah bagi kita peluang untuk bila kita masih ada nafas, ada nyawa, maksudnya Allah masih bagi kita peluang untuk jadi lebih baik, untuk bantu lebih ramai orang, untuk improve diri. Dan seterusnya saya bersyukur, apa yang saya syukur adalah sebab Sifu Dato' Desmond masih buat Tepan Yaki. This is so amazing. Inilah satu channel, satu program yang dia boleh gabung semua kita FBO satu Malaysia. That's why kebanyakan yang saya tahu platform MLM yang lain, kenapa dia orang ada tidak berapa tidak berapa harmoni between sideline. Tapi apa kehebatan leadership yang ada pada Sifu Dato' Desmond, sideline pun boleh satu team, sideline pun boleh satu geng macam ni, kita sharing strategi, sharing good news, sharing info. That's why saya sangat respect, sangat kagum, impress dengan apa yang Sifu Dato' Desmond buat. Dan
Saya syukur bila kita konsisten, Sifu masih buat ni teppanyaki. InsyaAllah kalau saya ada kelapangan, saya memang akan join dan buat sharing. Dan seterusnya saya bersyukur lagi, hari-hari saya bersyukur sebab hati saya ini tidak berubah kepada Forever Living. Hati saya tidak berubah dengan Forever Living. Sebab produk sudah terbaik, sistem bisnes sudah terbaik. InsyaAllah dengan Forever Living saya dapat bantu sangat ramai orang. Dapat bantu dari segi keuangan, ekonomi, dapat bantu dari kesihatan, kan. Dan baru-baru ni saya dapat top up. Kalau menampak di belakang tu saya ada beli produk dari Brunei. Produk dari Brunei, yang luar dari Malaysia semua. Jadi sangat gila penting untuk kita tahu, kenal pasti produk untuk kita bantu lebih ramai orang. So apa saya mau share di sini Dato' adalah kekuatan dalam tim, kekuatan kita sebagai tim. Selalu Ustaz saya pesan, guru saya pesan, Ustaz Zamzam, dia selalu pesan bagi tahu saya, kalau dari sudut agama, solat 2 orang berjemaah lebih baik dari 4 orang. Dan solat 4 orang berjemaah lebih baik daripada 8 orang bersendirian. Dan seterusnya macam itulah. Dan itu juga saya mau kongsi di sini, kita dalam tim, bila dalam tim, pentingnya kita bergerak dalam tim untuk tonjolkan kita diri kita ni sebagai FBO. Contoh, kenapa kebanyakan FBO baru ni, FBO baru dia macam lemah, dia rasa give up, dia cepat rasa macam forever tidak dapat buat bisnes, tidak dapat jalan ni sales. Apa jadi? Sebab dia sendiri. Dia gerak sendiri, dia buat ayat sendiri, marketing sendiri, dia live sendiri. Kadang-kadang tidak live pun, dia tidak berani live. Dia buat cara dia sendiri. Akhirnya bila dia tidak dapat buat sales, dia tidak dapat buat closing, dia give up. Sebenarnya kalau kita ikut saja secara tim, kita ikut sistem yang sudah dibuat, sebenarnya benda ni sangat senang. Dan satu lagi, kadang-kadang kekuatan bila kita buat live, kita dalam tim, contohnya sekarang aktif kita buat live, dalam tim sendiri ini support untuk share, support untuk komen. Jadi apa yang hasil dari sana, dia nampak macam kita ni walaupun masih baru, tapi dia nampak yang kita ni ada energy. Dia nampak kita ni ada power. Jadi orang yang baru nampak tu dia bilang, oh okey, bagus saya join dorang ni. Dorang ni ada energy. Dorang ni aktif. Saya pun mau jadi aktif macam dorang. Jadi itulah sangat penting untuk kita bergerak dalam tim. Jangan bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri, kamu hanyut, kamu akan give up. Dan bila kamu give up, kamu salahkan Forever Living. Kamu salahkan produk, salahkan sistem. Dasar kamu pilih untuk biasa-biasa saja. Hidup biasa-biasa, tidak mau bisnes apa semua. So, InsyaAllah Dato' saya rasa itu yang saya mau share sekarang ni. Itu yang setakat ini saya mau share. Sebab saya yakin sangat ramai lagi orang mau share sini. So 247 orang, saya doakan kamu semua berjaya capai target sisi yang kamu mau. Doakan juga kamu capai apa yang kamu impikan. Hari ini semoga lebih banyak dikayakan rezeki hari ini, dibanyakkan lagi berita baik hari ini. So doakan saya juga, saya betul-betul mau jadi manager. Saya betul-betul mau jadi manager bulan ini. Doakan saya juga insyaAllah. Terima kasih Dato', terima kasih Sifu. See you at the top. Ya. Amin. Thank you Dean Joseph punya sharing. So Sifu sentiasa cakap macam kita sejak kita hidup lahir sampai kita berjaya, kita mesti kena melalui ini 3 proses. 3 proses ini, okay. First proses kita panggil discovery. Maksudnya you kena tahu dalam you. Okay, you kena tahu kekuatan you, kelemahan you. You sendiri, setiap orang dia ada kekuatan, dia ada kelemahan masing-masing. So kita tak boleh cakap kita mau semua pun kuat. Tak mungkin ya. Macam Sifu pun ada kelemahan. Tapi Sifu simpan, Sifu buang kelemahan Sifu. Sifu hanya guna kekuatan Sifu. Itu sebab Sifu boleh berjaya. So hari ini pun sama. You ada kekuatan, you pun ada kelemahan. Tapi you kena buang. Buangkan kelemahan you. So di sini mungkin Sifu ambil masa sedikit. Sifu nak share tentang satu kisah benar lah. Ini kisah benar. So ini kisah benar tentang satu pakar. Ini pakar ukir lah. Dia sangat hebat. Itu batu bata semua kalau you bagi dia ukir-ukir dia boleh jadi dia boleh jadi satu patung ke apakah. Sangat cantik. Dia boleh buat macam-macam lah. You mau single ke, you mau apa ke, dia boleh buat keluar. Sangat cantik. Macam yang benar. So, itu reporter pun sangat hairan lah. Dia sangat hairan. Dia pun tanya lah. Dia tanya, kenapa you sangat hebat? Kenapa you bila you buat you boleh ukir. Itu batu tak nampak apa. Tapi bila you ukir-ukir, dia jadi satu benda yang sangat cantik. So, itu pakar pun jawab lah. Dia jawab macam ini. Dia cakap, bila dapat itu batu, bila dapat itu marble, dapat itu batu,
I sudah nampak itu batu boleh jadi apa. Dia sharing macam ni. I sudah nampak ini ada batu, dalam batu ini ada satu muka ke, ada apa, ada gambar apakah, dia ikut saja. Dia ikut, okey. Dia jadi macam itu. So itu reporter bila dengar ini dia rasa ini orang sharing macam tak sharing saja. Betul tak? Bila dia cakap, tengok dia sudah tahu ini benda. So dia cakap, you boleh ke you jelaskan lebih lagi tak? So itu pakar pun cakap lah. Dia cakap first thing, kalau you nak berjaya, you nak jadi satu pakar macam saya, first thing, you mesti kena intention yang kuat. Intention cakap, maksud apa? Bila you nampak satu benda, you nampak satu peluang, you sudah tahu you akan jadi apa. Itu yang penting. Macam itu batu bata. Bila you nampak itu marble, dia sudah tahu ini marble ini, dia boleh jadi satu harimau punya muka, satu singa punya muka. Dia sudah nampak tahu. Itu sebab ini first thing. Untuk orang berjaya, you kena tahu ini. So, number 2, dia cakap apa? Number 2, bila I okay, apa I buat? Itu batu bata sebenarnya, you nampak dia tak cantik. Tak cantik langsung. Tapi bila I start buang, bila I buat, okay, I craft, I kasih buang sudut-sudut, I buang yang tak mau, okay, dia jadi satu gambar yang sangat cantik. So, maksud apa? Maksud kita sebagai satu manusia, you kena sentiasa tengok. Ramai orang dia ingat kalau kita nak berjaya, kita mesti mau tambah saja. Tengok siapa ada apa, dia mau tambah kepada dia. Apa, dia tambah. So sebenarnya orang yang berjaya, dia tak semestinya tambah tau. Tak semesti. Kadang-kala kita kena buang. You kena buangkan kelemahan you. Kalau you tambah tapi you masih ada banyak kelemahan pada kamu, you tak akan jadi bagaimana juga. That's why bila kita buat ini, kita kena buang. Okay? Apa yang tak baik, kita buangkan. So, kita hanya simpan yang terbaik. So, dan kita akan menunjukkan kekuatan kita, menunjukkan kebaikan kita. So, itu yang menjadikan you seorang pakar. And last kali, apa you kena buat? Yang last kali, you kena belajar. You kena learn. Faham tak? You kena learn. Learn apa? Learn to focus. Bila you tahu you make kekuatan, you kena fokus. So, Sifu sentiasa cakap pasal macam jago badminton, Lee Chong Wei. So, Lee Chong Wei, kenapa Lee Chong Wei dia boleh jadi satu jago dunia? Okay, you fikir. Okay, dia mesti first thing, dia minat badminton. Dia kena pilih tau. Sejak kanak-kanak lagi, dia sudah kena pilih. Dia tak boleh cakap, I suka badminton, I suka pingpong, I suka basketball, I suka football. Dia macam-macam semua dia mau. Tak boleh. So, dia pilih. Dia pilih apa? Dia pilih badminton. So, bila pilih badminton, dia kena learn how to say no. Dia kena tahu macam mana nak cakap no kepada yang lain. Faham tak? Kalau you apa-apa pun mau, you tak akan jadi bagaimana. Itu sebab, bila you nak berjaya, macam Sifu 23 tahun dalam business forever. So, Sifu bagi tahu you dalam 23 tahun ini macam-macam business datang cari Sifu. Cakap, oh, Desmond, you boleh buat ini. You pandai cakap, you cerdik, you boleh buat ini, buat itu. Okay, adakah Sifu pergi buat yang lain? Tak ada. Kenapa? Because Sifu sudah nampak apa kejayaan yang Sifu boleh dapat dekat forever. Ini first thing, Sifu sudah nampak. Nombor 2, Sifu kena buang yang lain. Sifu kena buang yang lain. Kita tak boleh tamak. Semua pun mau. Kita buang. Fokus forever. So, kita buat. Dan Sifu learn. Sifu belajar. Macam mana nak belajar skill set yang perlu ada dekat network marketing. Sifu pernah tulis thesis. Bukan saja setakat thesis. Dalam thesis, you tak nampak apa pun. Ada ramai datang minta, Sifu, itu thesis boleh kasih I satu kopi dah. Sifu nak bagi tahu you, itu thesis sudah 25 tahun. 25 tahun yang dulu, mana ada apa you boleh belajar. You faham tak? So, you nak belajar, you belajar ini 25 tahun. Apa Sifu buat dalam 25 tahun ini. Ini yang you perlu belajar, bukan dalam thesis. Thesis itu Sifu tak buat MLM lagi. Apa you mau belajar? Faham maksud Sifu? So, Sifu start learning is after Sifu complete thesis, Sifu start learning. Sifu belajar 20 lebih tahun untuk dapat itu 18 skill set. So, hari ini kita kena belajar itu 18 skill set supaya you boleh jadi pinnacle. Jadi satu wakil yang sebenar dalam marketing. Faham tak? So, ini
Ini yang penting. Okay, ini yang penting Sifu nak you orang ingat tiga benda I share sini. First, intention. You mesti mau tahu dulu mindset you mau pergi mana. Sebelum you memula di Forever Living, mana you mau pergi you sudah tahu. Nombor 2, belajar buang. Okay, jangan apa pun buang kelemahan, habis kelemahan. Learn how to say no to other thing. Okay, belajar macam mana orang datang, mana insurans punya orang ke apa punya orang datang, say no. Faham tak? Belajar ini. Dan nombor 3, belajar skill set. So, you belajar skill set ni macam mana leverage. Masa tukar masa. Macam mana buat benda ini. Okay, Sifu tahu. Kamu semua pasti jadi jutawan dekat forever. Okay? So, ini sharing Sifu. Ambil masa sikit. Tak apa. As long as you orang boleh dapat manfaat. Okay? So, next Sifu nak jemput Zahari Zaina. Okay? Zahari. Assalamualaikum. Yes. Dengar Sifu? Boleh. Pagi. Dengar, pagi. Okey, terima kasih Sifu bagi saya peluang share yang kali kedua. Alhamdulillah saya bersyukur masih diberi nyawa, roh dan jasad saya masih bersama. Alhamdulillah saya cuma nak berkongsi sikitlah. Saya alhamdulillah pada bulan 7 dan saya nak kenalkan senior leader betul Yusrida Osman yang banyak mendidik saya. Banyak ilmu yang dia curah kat saya dan adik saya manager Faiza Zainal. Dialah yang banyak membimbing saya. Alhamdulillah pada bulan 7 alhamdulillah saya buat 5 sesi sampai bulan 10. Alhamdulillah saya dapat capai alhamdulillah bulan 7 saya dapat income 3 angka dan bulan ni dapat 4 angka. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang banyak sokong saya dan memberi saya semangat. Cuma tu saya rasa bersyukurlah saya buat forever ni sebab sekarang ni memang saya sudah tidak bekerja, saya diberhentikan kerja pada bulan 2 tahun ni. Saya memang tak ada apa-apa pendapatan. Pada bulan 2, bulan 3 tu saya memang tak buat, cuma saya buat jualan runcit saja. Yang saya bangkit tu pada bulan 7. Bulan 7 so saya betul pegang-pegang pada 5 sisi. Alhamdulillah saya betul-betul ikut apa yang sudah suruh dan ikut apa yang adik saya suruh. Alhamdulillah saya berjaya dan saya akan teruskan. InsyaAllah tahun ni saya akan dapat achieve target jadi manager. Doakan saya semua. Yes. Okay, terima kasih Sifu bagi saya kongsi pengalaman sedikit. InsyaAllah lain kali saya akan kongsi. Buat tak rugi, rugi tak buat. Alhamdulillah. Okay, thank you. Saya nak buat sharing. Okay. Halo, Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum. Yes, morning. Siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Helmia dari Kemaman. Okay. Halo. Ya, teruskan. Pertamanya saya mengucapkan alhamdulillah syukur kerana dah lama saya tak dapat ikut Terpayaki ni sebenarnya sebab saya ada kelas pada masa yang sama. Tapi bila ada PKPB ni, kita ada semua kelas terpaksa dihentikan. Jadi saya dapat ikut Terpayaki ni lah. Dan kedua saya rasa sangat bersyukur sebab saya berada dalam grup Datuk Desmond sebab pada saya Datuk telah banyak memberi. Walaupun Datuk telah berjaya tapi Datuk tidak pernah meninggalkan kami. Maknanya sentiasa memberikan ilmu yang sangat berguna untuk kami. Jadi saya sangat bersyukur. Dan sekarang saya ingin berkongsi saya punya kesyukuran juga. Alhamdulillah saya ni sebenarnya on track untuk local trip lah pada pandangan saya sebab sekarang saya dah ada lebih kurang 340 cc dan saya dah ada satu supervisor, so I need another 60 cc and another one supervisor. And then sekarang ni saya ada beberapa downline saya dah yang telah menampakkan kesungguhan, nampak macam dah faham lah apa yang mereka perlu buat 5 cc dan sebagainya. Saya rasa mereka juga dapat membantu saya untuk saya capai impian saya lah. Dan semalam alhamdulillah seorang downline saya dah dapat 2 VIP pada hari yang sama. Jadi saya mohon doa daripada semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan saya berjaya lah untuk on track tu untuk dapat local trip insya-Allah. Lagi 60 cc dan satu supervisor dan insya-Allah saya yakin saya boleh insya-Allah. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. So you orang nak share kena belajar angkat tangan, okay? You kena belajar angkat tangan. So okay, I nak bagi tahu because ramai yang tak mungkin baru, you tak tahu apa yang sharing just now.
Itu adalah local trip. Local trip kita perlu 400 cc dalam 1 tahun. Okay, so kalau dapat local trip, next year patutnya kita pergi Jepun atau Sydney. Tapi mungkin sudah confirm pandemik, kita tak dapat pergi. Tapi kalau you layak satu packs juga, you boleh dapat cash, you boleh dapat wang tunai, ganjaran 2,000, 2,000 to 4,000, 2,000 sampai 4,000. Okay, so you kena fight juga. That's why Sifu cakap pada pandemik ini kita ada peluang banyak untuk simpan wang. So you ambil peluang ini untuk simpan wang. Okay, so kita thank you you sharing. So next kita ada Salma Jamil. Yes. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Ya, pagi. 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 Kat sini Sifu saya nak berkongsi kesyukuran dah. Dapat bangun pagi, dapat tengok matahari terbit lagi, dapat tengok muka anak-anak. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan bersyukur kerana masih ada dalam platform yang betul lah, dalam Forever. Dan satu Sifu, saya tak nak cakap banyak. Saya nak bersyukur sangat Sifu. Semalam, malam tadi Sifu, saya dapat bantu seorang upline saya untuk close VIP Sifu. Saya rasa macam seronok sangat-sangat dah Sifu. Ini untuk pertama kalinya saya close seorang VIP. Sebelum-sebelum ni cuma close FBO Ali biasa je Sifu. Malam tadi rasa macam seronok sangat-sangat Sifu. Sebab first time kan dapat close VIP. Dan Sifu doakan saya untuk tahun ni saya target untuk chief manager, dan saya sekarang ni cabaran saya punya upline manager Azhar untuk target bulan ni untuk capai 50 cc Sifu. Doakan saya dapat 50 cc dan manager untuk tahun ni Sifu. Itu je. Okay, thank you. So memang betul yang first VIP itu you perasaan memang sangat seronok dia. Sifu sampai hari ini Sifu masih ingat tau. Sifu fight supervisor itu perasaan sampai ini Sifu tak boleh lupa. Sangat happy, okay, itu betul. Tapi bila you dapat itu, you dapat tangkap itu ball, you catch the ball, itulah masanya you akan meletup, okay? Sifu berdoa you boleh capai you impian pada masa yang paling singkat, okay? So next kita ada Nick Hakim. Nick Hakim ada? Nick Hakim. Yes. Ada. Okay. Sekejap. Saya tengah driving, tak apa. Saya pull over. Okay. Assalamualaikum dan pagi. Ya, pagi. Sekejap. Neutral gear. Okay, di sini saya ada satu sharing. Saya nak bagi tahu satu perkara yang sering dipesan oleh kami punya leader, iaitu Ustaz Zamzam. Dia kata, kita hidup atas muka bumi ini kena menjadi orang yang paling banyak bersedekah. Orang bersedekah maksudnya orang yang paling banyak memberi dan membantu. Tetapi masalah yang saya hadapi, baru saya sedar, saya ni tak ada duit. Jadi caranya kita kena kayakan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nak berjaya memang kita kena kenal dengan ramai orang. Saya ada jumpa dengan seorang kawan, saya ajak dia join Forever. Dia kata apa dia? Dia kata, macam mana aku nak berniaga? Aku tak kenal orang. Ini adalah satu masalah yang paling utama. Dia sebenarnya macam ni. Macam saya bila datang ke Sabah, saya tak ada kawan kecuali cikgu-cikgu sekolah sahaja. Tetapi bila saya join Forever, kawan-kawan tak akan datang. Kawan-kawan akan datang. Ramai kawan-kawan akan datang. Itu maksudnya muamalah. Itulah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak tutup sharing saya pagi ini dengan satu hadis yang mana masyhur, yang mana ramai sahabat-sahabat sudah tahu. Nabi baginda Rasulullah sebut apa dia? Man la yurham la yarham, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kalau kita nak diri kita disayangi, kita kena sentiasa menyayangi dan membantu orang lain. Wallahu ta'ala alam. Sedikit saja perkongsian saya pagi ini. Dan yang terakhir sekali, last but not least, saya nak minta doakan kawan-kawan yang ada dalam ni, selama 200 orang lebih ni, sebut dan tulis semoga Nick Hakim menjadi jutawan pada tahun 2021, insya-Allah. Saya daripada Aziad Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.
Okay, Sifu nak cakap di sini ya, ramai orang dia punya konsep, dia mungkin dia ada, kita cakap terbalik sikit. Okay, ramai yang ingat lah, kita nak kaya baru boleh tolong orang. Okay, itu sebenarnya bukan betul. So, yang sebenar yang betul adalah kita kena tolong orang baru kita jadi kaya. Dia sebaliknya. Bukan kita nak kaya baru tolong orang. Kita tolong orang baru kita boleh jadi kaya. So itu yang penting, okay? So kita kena belajar, sekarang start belajar tolong orang lebih. Share peluang ini. So nanti you tengok, you akan dapat rezeki yang patut, okay? So next kita ada Jun. Mai Jun. Alengkah ya? Good morning. Morning. Sorry tak boleh buka kamera ya. Okay, so 3 perasaan dekat sini is very happy. Okay, my body is slowly recover. Okay, and then second, semangat. Okay, kena semangat sentiasa. Lepas tu satu lagi terharu. Okay, terharu sebab I nak syukur, I nak sharing sedikit. Okay, baru-baru ni Jun masuk ward. Okay, because of kena buat satu surgery. So slowly I dengan recover, but it's not satu tahun tanpa alasan. Sifu daripada awal dinner BO dinner sudah cakap tahun tanpa alasan. Semuanya cabaran. Okay, semuanya Tuhan nak uji kita, adakah kita betul-betul nak, kita betul-betul nak capai. Okay, so syukur, tiga syukur adalah syukur pada family. Okay, second kita syukur ada platform yang bagus. Lepas tu ada tim yang sangat bagus. Minta maaf sakit perut sikit. Okay, so good news. I nak sharing good news. Dekat dalam ward hari tu, okay, dekat ward hari tu, I duduk dalam ward. I ada masa lepas surgery, I reply message tau. I reply message, I reply client, I voice note, I buat apa-apa saja untuk forever lah. So sebab atas katil tak apa, janji kita ada phone, kita ada kita ada jari boleh tekan-tekan kan. So I ada satu kawan, okay, ada satu kawan duduk sebelah katil. Saya baru kenal dia 2 hari. So saya kenal dia 2 hari. Kawan saya tu dia pun tekan-tekan phone, dia pun voice mute. Okay, dia pun busy. So I pun start sibuk lah kan, orang forever ni suka menyebuk. Bukan apa, nak ambil tahu lebih. Okay, mana tak ada peluang nak share dengan dia. So dia kata dia dengan sakit pun dia kena settlekan kerja dia yang sebagai seorang admin. Okay, bos dia suruh kerja. So di saat itu, I rasa I sangat bersyukur kerana sebelum ni Jun ada seorang jurulatih bowling. Okay, I guna I punya masa, I guna I punya tenaga untuk tukar wang. Okay, contoh kalau saya tak ajar bowling, saya tak ada wang. Tuju tak you all kat sini? Kalau saya adalah seorang jurulatih, saya kalau tak ajar, saya tak turun padang pergi ajar bowling, saya tak ada wang, saya tak ada income. So saya pandang katil sebelah tu, saya nampak macam syukur sangat saya dekat Forever sudah 14 tahun. Saya ada satu customer base yang sangat besar, saya ada tim yang sangat sokong, saya ada satu sudah ada satu platform yang betul-betul walaupun kita jatuh sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, masih ada income masuk. So I syukur sangat. I make a right choice. Dekat 8 tahun yang lepas, I buat full time Forever. I banner I punya pipeline. Okay, so I nampak dia tetap usaha tapi usaha untuk impian orang lain. Impian bos dia. Impian dia semata-mata 5,000 gaji dia. I tanya berapa gaji dia kata dia baru menaik pangkat 5,000. So dia usaha untuk 5,000 tu walaupun sakit dia kena buat usaha tu, kena buat kerja dia. So saya syukur sangat, saya usaha, saya punya message reply, saya punya voice note reply is for my own dream. Adalah impian sendiri. Jadi I nak share dengan you all kat sini,
you buatlah apa segalanya, you sakit ke you susah sangat macam mana nak settle pun, please settle dengan impian sendiri, bukan bos sahaja. Okay, ini harap satu sharing untuk you all. And second, kawan saya tu yang gaji 5,000 tu sekarang sudah FBO forever. Saya sudah sign up dia. Saya sharing dengan dia on the spot dia ada join member and beli 2 aloe lips dahulu, tapi saya follow up kemudian. Walaupun atas katil and sama bilik, tapi kita share peluang. Kita share produk, okay. So dia guna itu aloe lips untuk sapu dekat dia punya tempat jarum. Dia sudah cocok 4 kali jarum tak masuk. Okay, tak boleh masuk, so dipengkak, tangan pengkak. So I share aloe lips, kata you boleh sapu aloe lips tu dekat tempat pengkak-pengkak you. Sama-sama sakit, sama-sama guna produk masa dalam hospital. So, and good news juga dalam hospital hari tu, saya sign up VIP by phone. And ada VIP on katil sakit dalam atas katil sakit tangan dengan cocok. Okay, saya sign up VIP. So, apa lagi alasan you all tak boleh buat? Okay, itu memang sangat saya rasa syukurlah untung RM600 atas katil untuk RM600 atas katil hospital. Ini memori yang sangat buat I go for it. Okay. Lepas tu saya thank you sangat kepada Datuk, because bila I sakit, Datuk ada tanya, what can I do for your group? What can I do for your team? So ini adalah satu soalan yang wow, thank you Datuk. Because of you, you punya semangat buat I pegang I punya impian kuat-kuat tak akan lepas. Okay, tak akan lepas. So next, this month I punya goal, I nak go for F2D level 2, 225. Okay, last month I miss 25cc. Tapi this month I nak pergi 225. So I am higher, I nak pergi 300 sebab I settle 300 at the same time. I settle CBM at the same time I settle Eagle Manager. So sakit bukan alasan, tahun tanpa alasan. So I cabar I punya team kat sini. Siapa yang dalam rangkaian Jun, please buka my sharing. Okay? Good luck semua. Okay, thank you. Wah, sangat membakar, tengok tak? Tak ada alasan ini tahun. Tengok macam mana pun bila intention kuat kita masih boleh capai apa yang kita mau. Okay? Okay, next kita ada No Hidayah. No Hidayah dah. Ada situ ada. Okay. Assalamualaikum. Pagi. Okay. Tiga kesyukuran saya hari ini, alhamdulillah saya masih bangun lagi dengan sihat, bertenaga dan masih lagi bernafas. Okay. Kedua, saya bersyukur sebab saya masih ada lagi happy family, alhamdulillah. Okay, masih lagi sihat, anak semua sihat. Okay, boleh belajar lagi walaupun through online kan. Syukur diorang masih lagi ada masa untuk menuntut ilmu. Seterusnya bersyukur sebab saya still masih lagi dalam Forever dan under BO International bawah naungan Sifu Hamidah Hamdan dan Sifu Rawani Razali, CBM Rawani Razali. So syukur sangat. Saya nak share sikit hari ni. Sebelum ni saya kita sharing pada orang, cuma kadang-kadang ada rasa orang panggil tu tak yakin pada diri kan, sebab kita sharing tu macam bila kita aura kita sampai pada orang tu betul. Lepas tu saya rasa bila saya sharing saya tanya bila borak dengan saya punya upline CBM Rawani, dia kata you kena sebelum the law of attraction projection, okay, sebelum kita nak WhatsApp orang tu kita kena bagi aura yang baik yang kita tu nak tolong dia. Lepas tu saya pun dah cuba dan syukur alhamdulillah ada yang memang yang tu saya dah jadi close lah sebagai ahli. Okay, lepas tu saya still buat tapi banyak lagi macam halangan lah masa waktu tu, cabaran. Okay, maksudnya orang belum reply WhatsApp saya, blue tick. So lepas tu saya belum capai apa yang saya nak waktu tu. Lepas tu CBM Rawani keep cakap, keep bagi tahu, always ask bagaimana, how macam mana, tanya dekat Allah macam mana lagi. Lepas tu jangan tanya kenapa, tanya bagaimana. So saya buat macam tu dan alhamdulillah satu-satu
rezeki datang. Kan? Orang bertanya walaupun orang belum beli tapi orang bertanya. Dan saya nampak jalan macam mana nak buat satu-satu bila saya tanya macam mana. How kan. Okay, seterusnya saya action. So sentiasa tanya macam mana nak buat hijab. Macam mana ya Allah aku dapat 5 sisi. Macam mana ya Allah aku nak dapat 5 sisi. Macam mana. Kena tanya macam mana. Kedua, saya dah melangkah lagi sebab saya dah buat. Saya dah start hari tu saya dah buat live. Lepas tu saya stop. Sebab yelah kita pun kadang-kadang ada rasa menggebat tak tahu nak present apa, nak cakap apa kan. So saya mula balik buat live. Dan alhamdulillah lepas saya buat live, ada yang tanya, hari tu awak sharing, awak kata awak sakit ni, lepas tu awak dah sembuh dengan ni, macam mana? So alhamdulillah sekarang ni setakat hari ni dah beberapa orang dah tanya untuk produk dan saya pun dah ada berjaya close seorang ahli biasa, novice untuk produk yang saya sharekan tu. Alhamdulillah syukur. Dan satu persatu jalan yang Allah dah buka. So sentiasa tanya, bila kita belum capai lagi sentiasa tanya macam mana nak dapat. Kan bukan kita tanya kenapa. Okey? Dan doakan saya, semua doakan saya untuk capai manager pada Disember 2020 ini. Okey? Terima kasih Sifu, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Okay. So kita kena laju. Ramai lagi ya. Okay. So Norisa Mira. Ada? Norisa Mira. Okay. Unmute. Okay. Hello? Ya, dengar? Dengar. Okay. Hi, morning everyone. Morning. Ya, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa yang saya nak share pagi ni, saya sangat-sangat gembira sebab saya dapat membantu mak saya sendiri. Di mana dia macam seorang pesakit urat saraf lah. Urat saraf. Sebelumnya saya, macam mana nak cakap ya, seharu juga saya sedikit sebanyak membantu dia berjalan tanpa tongkat 4 dengan memberi dia aloe vera gel dan minyak ikan tu. Walaupun sebenarnya dia sangat susah, dia takut, dia tak berani. Tapi saya cakap, mak makan ini, makan suplemen ni supaya mak sihat, supaya kita orang anak-anak tengok mak boleh berjalan balik. Dia jalan 4 tongkat dalam rumah. Saya jaga dia hari tu dekat sini, rumah saya sendiri dalam 2 minggu. Saya jaga dia. Saya bagi dia makan. Tapi bila dia balik rumah, dia jadi down balik. Jadi down balik sebab dia tak ada orang support dia makan minum jaga dia. Tapi bila saya cakap, saya video call hari-hari tanya mak macam mana makan. Saya sharing dengan mak. Apa pun mak makan saja. Tak kisah. Itu kemudian kita tak tahu apa dia macam mana selepas tu. Kita cuba bagi dia. Dia makan. Alhamdulillah. Selama seminggu sekarang ini dia dalam rumah, dia berjalan dalam 1 tongkat sahaja daripada 4 tongkat. 4 tongkat. Dia kesnya tu jalan bertongkat tu awal tahun ni lah. Sebelumnya saya tengok mak saya berjalan seperti biasa, dia boleh berjalan. Tapi entah macam mana terjadinya urat saraf dia bengkak, dengan lutut dia problem, dah pergi hospital, memang katakan dia tak ada apa-apa lain kes. Untuk apa-apa lain kes dia tak ada. Tapi sebabkan dia punya lutut dia problem, lutut dia dah longgar, lutut dia dah buang segalanya macam dah retak. Saya cakap hospital private yang mahal tu dia bayar. Tapi akhirnya macam tak tahu apanya terjadi pada dia, dia tak boleh bangun, dia tak boleh nak bergerak sendiri. Tapi saya bagi, lepas tu saya cubalah sebab saya masuk Forever ni kerana membeli ubat suplemen untuk mak saya. Saya masuk ni sebenarnya. Okey, sebab saya pernah kenal Forever, barangan aloe vera ni memang saya kenal, tapi saya tak orang kata macam kita abaikan dia saja. Tapi
sebab saya cakap dengan leader, saya cakap tak apalah Kak, Mas, ada dalam ni adalah saya punya leaders, Mas Danli. Saya cakap, saya beli ni, saya bagi mak saya. Saya suruh rumah, saya tak bekerja juga. Sebenarnya memang saya bisnes online. Okey, keluarkan duit, korbankan duit berapa je yang ada yang boleh saya keluar dengan apa? Saya beli suplemen dengan mak. Saya bagi dengan dia. Bagi dia makan. Jangan tinggalkan benda ni. Lepas tu, dia beli juga ubat farmasi yang lain. Dia beli juga ubat farmasi lain. Tapi dia tak tahu, dia tak boleh terima yang itu. Dengan lepas tu saya bagi dia yang ni, cuba bagi dia makan ni, dia makan ni. Bagi dia makan, dia kata mau juga. Sebenarnya dia ada masalah dengan lutut dia ada masalah urat saraf dia, tangan dia. Tangan dia membengkak. Tangan dia bengkak, dia sakit, pegang cawan tak boleh. Orang kata pegang aloe vera gel botol yang warna kuning tu tak boleh buka. Dia tak boleh buka, dia tak boleh semua pegang. Dia tak boleh, dia takut dia sakit. Dia sakit sikit, sentuh sikit, dia sakit. Jadi saya cakap, mak makan ni. Bagi dia makan juga. Tak kira lah. Dengan macam mana dia cakap, dia macam rasa lega juga. Urat saraf tangan dia tu yang di mana dia tak boleh nak angkat berat, dia tak boleh angkat berat lah, semua tu dia sakit, dia berlanggar dengan ni. Dia tak boleh, dia sakit. Saya cakap bagi dia makan, walaupun dekat rumah dia sendiri, mak makan ni pagi dengan malam. Dia rasa, lepas tu bila saya dengar mak saya dah berjalan tanpa tongkat 4 yang dalam rumah, saya bersyukur, tanya dia, apa yang mak buat? Mak makan yang kamu bagi itulah, minyak ikan itu mak makan. Saya cakap, betul ke mak makan yang itu? Betul. Iyalah, sampai sekarang dia menjaga. Kalau kamu tak boleh datang ke KL, kampuskan saja minyak ikan tu. Mak kalau tak ada tu, mak rasa macam mana? Mak beli juga ubat-ubat lain, mak beli juga doktor lain, semua online, semua macam apa je. So dia cakap, ya Allah, saya cakap, bila saya dengar mak saya membantu mak saya sendiri berjalan tanpa tongkat 4, saya cakap syukur sekali. Saya cakap alhamdulillah boleh aku membantu mak aku sendiri. Lepas tu semalam saya pergi jumpa mak mentua saya juga. Mak mentua saya memang dekat je. Dia wheelchair. 4 tahun juga dia wheelchair. Dia ada masalah kecil manis, darah tinggi. Lepas tu baru-baru ni dia dah insulin. Dalam 2 bulan ke sebulan lebih dia insulin. Saya cakap tak apa, saya bagi mak mentua saya juga, bagi dia tengok sebab dia berulang 2 bulan, dia akan berulang hospital, cek lutut dia akan berulang selama 2 tahun dia berulang hospital. Pergi hospital HUKM, dia yang wheelchair tu, saya cakap pergi hospital untuk buat rawatan biasa je lah, check up, bagi ubat ini semua, dia bagi rawatan biasa. Tapi saya cakap doktor sampai nak buat operation lutut dia. Saya cakap dia pun rasa macam bersalah. Saya cakap macam tu, nak tak nak. Tak apalah, bila saya dengar juga mak saya boleh sihat, 4 tongkat, boleh berjalan, saya memberi jugalah suplemen ni dekat rumah mak mentua saya. Saya bagi dia dululah, baru malam tadilah, saya tak tahulah feedback dia selepas itu macam mana. Sebab dia 4 tahun dalam wheelchair. Dia tak boleh bangun. Dia memang duduk atas katil wheelchair sahaja. Dia tak boleh bangun. Dia masak pun dia duduk atas kursi wheelchair. Dia tak boleh bangun. Nak berdiri dia tak boleh. Duduk atas kursi wheelchair je. Nak baring dia kena dekatkan wheelchair tu dekat katil semuanya. Kita bantu dia. Untuk apa pun kita kena bantu dia. Tapi saya cakap saya bagi dia lah suplemen yang ini, saya tengok dia dulu macam mana lah. Kemudian dalam diri saya sendiri pun saya cubalah, walaupun saya tak ada masalah untuk kesihatan, apa-apa pun saya tak ada masalah kat situ. Cuma saya ambil untuk kesihatan diri saya sendiri. Sebenarnya kalau kadang-kadang bukan sebab sakit saja yang kita perlu ambil, tapi untuk inisiatif sendiri, untuk sihat sepanjang masa, di mana kita tidaklah selalu menghadap doktor, pergi appointment selalu doktor. Untuk apa jua sakit pun, kadang-kadang demam, kita kena pergi klinik.
Betul tak? Demam pun kita kena pergi klinik. So kita ambil inisiatif sendiri sekarang ni, kita kena sihat diri sendiri, kita kena sihat untuk bantu keluarga kita sendiri dan juga orang luar yang lain. Jadi saya buka minda di sini, bila saya dengar saya boleh bantu mak saya sendiri, syukur alhamdulillah. Okay lah. Saya minta maaf lah kalau saya saya sharing di sini. Minta maaf, saya kena leave dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you. So, ini satu lagi testimoni yang bagus. So kalau siapa you ada masalah sama, you boleh guna. Hanya 2 produk saja. Dia guna gel dengan minyak ikan. Okay, so kita thank you Noni punya sharing. So next kita ada Warrior Team. Siapa ini? Warrior Team. Pagi. Yes, pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, pertama sekali saya Sufian dari Warrior Team Dewa Aziat Fighter. Saya nak syukur banyak sekali sebab Sifu bagi saya peluang. Saya rasa saya tengok ramai yang katakan, saya rasa ramai yang macam tak dapat, tapi alhamdulillah saya dapat juga. Okay, syukur saya yang kedua, saya dapat lihat Sifu sehat dan bertambah sehat, dapat duduk dalam cycle Sifu yang hebat, dan yang penting Sifu semoga dapat melahirkan lebih ramai lagi JLT. Amin. Dan yang ketiga, saya punya syukur saya berada juga dalam cycle Aziat dalam bimbingan Ustaz Zamzam dan Ustazah Mariam, yang dia punya niat dia nak melahirkan ramai jutawan yang dermawan. Okay, saya sharing semalam, grup kami ada buat meeting. Ni Sifu Sen ni, dia ada meeting, dia ajar kami. Ada beberapa perkara yang dia nak sampaikan dengan kami dan kami dapat ambil iktibar. Pertama, kita nak jadi teladan, kita kena jadi leader. Okay? Kita kena jadi leader kepada tim-tim kita. Sebelum kita nak buat sesuatu, kita kena jadi leader. Kedua, kita kena target F2D dan Eagle Manager. Saya dah nampak YouTube Sifu. Macam mana nak jadi Eagle Manager tu. Saya duduk dalam 20 minit, 10 minit saya dengar. Ada skill dia. Ni kita kena belajar ni, selalu tengok YouTube. Okay? Dan kita sebagai upline, kita kena up dulu sebelum kita punya downline up. Ini kita kena tunjukkan dulu result. Kita tunjuk result. Okay. Dan yang keempat, dia ada bagi 3S. Ini saya nak sharing 3S ni. First kali, standard. Kita kena Ambassador PMM 100cc. Walaupun saya tak pandai cakap, tapi saya tahu apa tu. Kita kena konsisten. 100cc ni kena tahu. Okay. Ni standard. Yang kedua, kita kena ada structure. Kita kena ada 5. Lepas tu kita ada fokus 3 kaki dan 7 donasi ke dalam. Okay, buat sampai jadi. Jangan berhenti. Go. Dan yang ketiga, kita kena fokus, kita kena yakin dan setia pada forever. Okay, kalau kita buat part time, nanti anak buah kita buat part time. Jadi kita kena buat sampai kita bakar orang. Okay, dan ada lagi nasihat dia last malam meeting tu, dia beritahu nasihat dia, bila hati-hati jangan berada dalam zon selesa. Ni zon selesa kepala 5 ni. Bila 5, itulah sebab forever baik sangat. Dibagi 5 kita berselesa. Dia cakap jangan kita kena ambil kayu, kita kena ketuk. Macam Sifu betul ketuk lah. Dah sampai 5 kita ketuk. Ni kali nak sampai 10, kena ketuk lagi. Sampai 15 kita ketuk lagi. Jangan berhenti. Kita kena panaskan tim. Semalam lepas dia sharing dia, saya panaskan saya punya tim sampai pukul 11 malam. Okay. Dan ini waktu yang COVID ni kita kena bangkit. Ini time inilah kita kena sharing. Semua orang dalam keadaan takut, kita kena berani. Dan kita kena berani cabar tim yang lain. Dia cakap semalam kalau boleh kita kena ada satu mentor yang kalau kita down kan, kita kena tengok satu mentor apa target dia, kita mau beat dia. Macam tu kita kena belajar untuk aim higher. Okay. Saya harap sini sekarang ni ada berapa orang Ada lebih kurang 300. Saya doakan semua sini jadi jutawan dermawan, jadi orang yang hebat, jadi leader yang hebat, dan doakan saya juga Sufian Warrior dan semua tim berjaya. Go Millionaire. Alright. Okay. Wah. Tengok dia buat summary yang sangat bagus. Tengok dalam masa singkat you sudah boleh belajar banyak. Okay, kita thank you Warrior Team. Okay, so next kita ada Taqiyuddin Azmi. Ada? Ada. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Taqiyuddin dari Al-Jad Circle under Kak Miza. Tapi saya cicit Kak Miza. Okay, kat sini saya nak share 3 kesyukuran. Okay, saya masih seorang pelajar. Jadi saya nak share benda first yang kita perlu buat adalah kita buat kesyukuran. Buat journal kesyukuran, gratitude journal. Jadi kat situ kita akan sedar kelebihan kita. Waktu malam kita tengok balik apa progres kita. Jadi kita akan jaga kebun minda kita ni. Lepas tu apa yang saya konsisten lakukan, yang kedua adalah saya belajar dan terus belajar. Walaupun saya masih baru dalam bidang bisnes ni, saya tetap apa yang Kak Miza buat tu saya akan rekodkan. Macam dalam buat jadual kerja FBO, Rabu buat selling. Jadi kita akan fokus untuk share produk. Tapi dalam masa yang sama saya tengok Kak Miza akan ajak prospek-prospek dia untuk join kelas bisnes. Okay. Yang ketiga, kita kan sebagai seorang pelajar ataupun ibu ataupun siapa-siapa, kita ada banyak benda yang kita nak capai. Sebab kita bukan saja nak berjaya dalam bisnes, kita nak juga anak-anak kita terpelajar, belajar. Jadi kita ada banyak matlamat. Okey, dalam masa yang tu kakak saya kata kita kena kotakkan kita punya matlamat tu. Maksudnya kalau kita nak capai structure tu 10 sisi, kita kena pecah-pecahkan. Setiap minggu kita nak capai berapa. Dan dalam jadual kerja FBO tu, bila saya tengok rupa-rupanya, contoh kalau kita fokus untuk produk, kita boleh buat video produk pada hari yang kita fokus untuk jual produk tu. Lepas tu kalau Khamis dengan Ahad ni kita nak buat sponsoring, jadi kita boleh share tentang bisnes. Jadi bila saya join kelas, saya belajar tentang produk, kita bukan nak jual, kita nak educate orang tentang kesihatan. Okey, lepas tu yang keempat adalah saya perlu ubah attitude saya. Sebab kita nak berjaya, kita tak boleh tersekat pada diri kita yang lama. Kita perlu ada buang kelemahan-kelemahan macam Sifu cakap. Kita kena tanya upline walaupun kita segan sebab kita masih muda. Tapi muda tu lah yang patut kita semangat untuk buat kan. Jadi apa yang saya nak share adalah Kak Rawani ada pesan tentang 21 hari. Kita buat ni sungguh-sungguh selama 21 hari. Jadi dia akan pilot kita punya otak untuk teruskan. Dia akan jadi habit kita. Okey, itu saja. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum. Okay, thank you. Tahniah adik. Hari ini because Sifu sharing banyak. Okay, Sifu akan bagi semua peluang lalas ini 4 orang. Okay, share dengan sebaik-baiknya. Okay, so Nabila next. Ada Nabila? Ada. Ya. Hello. Yes, teruskan. Dengar Dengar. Saya Nabila binti Ahmad. Saya ni baru lagi dekat dalam Forever ni, baru bulan lepas. Ya, okay. Saya baru lagi kat ni, saya rasa bersyukur sangatlah sebab dapat join Forever ni. Sebenarnya saya baru join Forever ni sebab permulaan saya kenal Forever ni sebenarnya saya nak cuba minyak ikan tu saja dengan madu. Sebab saya nampak lah saya ni sebenarnya daripada rangkaian Kak Azhar, daripada Kak Azhar Wahar. Saya tengok adik dia tu, Kak Daya, dia selalu promote tau pasal produk-produk Forever ni. Jadi saya nak cuba minyak ikan tu, saya sebenarnya ada masalah saya sakit kaki, saya ni ada masalah berat badan. Jadi saya bila saya dah try minyak ikan Forever tu memang ada perubahan lah. Memang sangat-sangat ada perubahan. Suami pun cuba juga. Suami pun cakap bila kadang-kadang bangun pagi, kadang tertidur sekejap ke, kadang-kadang bangun tu rasa macam pening-pening kepala tau. Tapi sekarang bila dah makan minyak ikan tu rasa macam bangun je rasa macam macam dah tak ada rasa lagi lah pening-pening ke apa ke. Rasa macam bengal ke sekejap kan macam tu. Jadi produk Forever ni saya rasa syukur sangat sebab jumpa produk Forever yang hebat ni. Macam tak sangka bila saya dah
kenal produk Forever ni, tapi bila saya dapat tahu pula pasal business Forever ni daripada Kak Daya tu, saya macam hebat, macam okey lah dia punya apa, bila saya dapat tahu apa tu FBO, apa tu macam dia punya business berapa persen keuntungan tu semua, nak macam mana nak jadi VIP apa semua. Saya rasa macam memang okey sangat lah business Forever ni. Saya baru je join bulan lepas, jadi saya macam baru belajar lagi. Saya pun baru first time join Taipayaki ni, jadi sudah tutup suara. Halo. Ya. Apa ni, saya harap sangat saya dapatkan VIP lah secepat mungkin. Okey. Boleh? Belajar dengan Up Melayu, okey? Okay. Okey, thank you. Wah, ini first time masuk, sudah first time sharing. Ini adalah satu sifat yang amat bagus. Okey? Ada courage. So kita thank you Mia sharing. So next ada Zam Azuma. Yes, okay. Ya, hi, good morning. Assalamualaikum. Morning. Pagi. Okay, syukur Alhamdulillah. Hari ini saya masih bernafas dan masih lagi dalam grup BO International 9333. Dan bersyukur sebab dapat masuk Taipayaki lah pagi ni. And then saya nak share, saya excited sebab downline saya dah mula buat 5 sisi konsisten. And then kemudian untuk gelombang ketiga pandemik ni, kalau kita tengok, kita sebelum ni pernah lalui gelombang pertama, dan waktu gelombang pertama tu saya yakin ramai di kalangan kita yang mungkin risau, tak dapat buat bisnes kita semua kan, tak dapat nak jalankan bisnes. Tapi Alhamdulillah, kita dalam BO International 9333, Datuk awal-awal dah prepare. Kalau nak ikutkan yang sebenarnya, preparation Datuk ni tak silap saya masa kita punya dinner, Datuk dah ada tagline dekat situ, tahun tanpa alasan. So maknanya Datuk macam dah tahu-tahu kita mungkin tahun ni ada big issue dekat dunia kan. Okay, tapi Alhamdulillah kita dah lalu pandemik yang pertama, gelombang pertama, dan kemudian sekarang gelombang yang ketiga, insyaAllah kita akan lalui dengan mudah, insyaAllah. Okay, so saya nak share sikit, saya ada VIP daripada Saudi Arabia. Last month dia ada register lah as a new member. And then coming soon dalam bulan ni insyaAllah VIP daripada Korea. So hari ni saya akan cuba bantu saya punya downline ni untuk buat registration lah as a VIP. And then kemudian okay, saya daripada downline CBM Jun. Saya generasi beliau yang keempat ya. Okey, saya minta ramai-ramai kita dalam ni doakan kesihatan Jun. Saya tahu dia sekarang ni memang sedang sakit. Kalau kita dengar suara dia tadi pun agak macam menggigil, menahan sakit. Tapi disebabkan dia ambil Datuk punya semangat dan saya sebagai downline dia tap dia punya energy. Tap Jun punya energy, tap Datuk punya energy. And then kemudian Jun memang dalam grup saya pagi ni dia bakar semua untuk buat sharing. So saya sahut cabaran Jun pagi ni. Okay, doakan Jun semoga dia cepat sihat dan saya minta semua doakan semoga saya dapat achieve F2D dan saya doakan semua dapat capai apa pun matlamat you all semua. Okay, itu saja sharing saya pagi ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Okay, next kita ada Hanafi. Hanafi ada tak? Yes. Ada insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Saya first time, pertama kali saya berkongsi dalam Taipayaki. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Elias Datuk Sulaiman kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi pada pagi ini. Jadi saya di bawah tim Aziad, Ustaz Zamzam. Apa yang selalu Ustaz selalu pesan, bila kita dalam Forever ni, untuk kita cepat ataupun kita maju, kita banyakkan tentang kongsikan ataupun tentang kelebihan ataupun insentif yang disediakan oleh syarikat. Contohnya F2D, trip, Eagle Trip, CBM.
Sebab apa, walaupun perkara tu saya belum capai lagi, saya masih baru lagi, tetapi saya belajar cakap. Bila belajar cakap ni maksudnya macam orang baling bola dekat dinding, insya-Allah patah balik kat saya, insya-Allah. Sebab apa, bila saya selalu fikir, bila kita selalu fikir, kita cakap, insya-Allah jadi doa. Jadi dalam kita usaha dalam pandemik ni, kita usahakan rezeki kita dengan perniagaan. Jangan sampai kita lupa kepada pemberi rezeki kita. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi doakan saya semoga cepat manager. Saya doakan anda semua cepat manager. Semoga kita jadi jutawan, dermawan, ahli sedekah, ahli infak, insya-Allah. Sekian, terima kasih Datuk. Okay, thank you. Okay, thank you you sharing. Okay, last ini. No Khalila, yes. Hi, morning. Morning. Okay, morning. Assalamualaikum and good morning semua. Okay, so saya Khalila, saya daripada Ipoh and saya downline dalam group CBM Jun. Okay, so hari ni Jun dia encourage kami dalam group untuk sahut cabaran untuk sharing. So first kali Khalila nak sharing pasal Aunty Khalila. Okay, Aunty Khalila baru ni dia masuk hospital sebab dia buat, dia ada kanser usus and then dia buat chemo everything, badan dia lemah sikit lah and then after that dia kena ward almost 2 minggu dia kena ward. Kemudian Khalila sepanjang dia tempoh 2 minggu dia dekat sana, Khalila duduk jaga dia lah 2 minggu dekat sana. Apa yang Khalila bagi dia sepanjang duduk kat sana adalah madu kita. Khalila bagi dia madu, bagi dia minum setiap pagi, tengah hari, petang and then malam sebelum dia tidur. Sebab dia kata bila dia ambil madu kita, dia ada energi sikit. Sebab dia nak bangun daripada kaki dia tak boleh. Dia tak larat nak bangun sendiri and then dia perlukan support untuk bangun. And then dia sendiri minta untuk ambil madu, kadang-kadang dia ambil bancuh dengan air, kadang-kadang dia makan direct terus. Kemudian bila duduk always dalam aircon and then dia ada chemo, dia punya skin jadi kering sangat-sangat sampai bersisik. So lepas tu Khalila guna bawakan sebab dia ada order moisturizer and then pakaikan pada skin dia, tak ada kering lepas tu. So kurang kering lah skin dia and then dia rasa selesa sebab kalau tak kulit dia akan gatal, dia kena garu-garu sampai kulit dia tanggal lah. So Khalila pakaikan moisturizer pada skin dia and then gunakan aloe hand sebagai dia punya untuk mandian dia. Sebab dia tak boleh pergi toilet nak mandi, kita just boleh sapu badan dia je. And then Khalila gunakan dua barang tu, alhamdulillah skin dia tak kering and then dia happy lah sebab dia tak perlu lagi nak garu dan skin dia gatal everything. So Khalila nak sharekan tu je hari ni. So Khalila doakan semua yang ada dalam ni dapat capai you all punya target dan doakan Khalila dan tim semua untuk capai F2D and all the best untuk semua. Thank you. Okay, thank you. So Sifu nak ucapkan terima kasih because hampir 300 orang boleh tahan sampai saat ini. Okay. So Rabu ini jangan lupa Rabu ini Teppanyaki Sifu akan ajar Teach and Grow Rich. So biasa kita sentiasa dengar think and grow rich. Kita nak berjaya, kita nak kaya, kita mesti kena fikir dulu. Itu intention. Tapi Rabu ini Sifu akan ajar something. Sangat short topic. Okay, bagaimana untuk teach and grow rich. Macam mana kita boleh ajar, kita buat pendidikan dan kita boleh jadi kaya. So pastikan anda semua Rabu ini kena masuk Teppanyaki untuk belajar topik ini, okay? So last, okay, Sifu nak semua orang bersedia untuk lakukan slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pagi ini, okay? Are you ready? Ready. Sekali okay? 1, 2, 3. Yes. No limit. Go. Yes, no limit. Go.